Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhanin binti Kamaruddin, pelajar PDPP Pendidikan Islam Menengah di Institut Perguruan Darul Aman akan membahaskan tentang isu-isu kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah di bawah subjek pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah. Di sini saya akan membahaskan 3 isu iaitu pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas, pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam dan juga kemenjadian murid mengikut perspektif Islam. Apabila kita sebut tentang pembelajaran bermakna, sudah tentulah ia memaksudkan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengaplikasi kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Dan murid boleh mencipta pengetahuan baru dan menyambungnya ke dunia yang sebenar. Okey, baiklah. Ada 6 konsep utama iaitu kemahiran berfikir secara kritikal dan penyelesaian masalah, komunikasi, pemikiran kreatif, kewarganegaraan dan komuniti, kolaborasi dan perwatakan. Selain itu, untuk melahirkan murid yang holistik dari segi jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita pergi kepada isu pertama iaitu pendidikan Islam bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Apakah maksud murid berkeperluan khas? Maksud murid berkeperluan khas ataupun MBK menurut Peraturan Khas 2013, MBK merupakan kanak-kanak yang diperlakukan oleh pengamal ahli perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal dan masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan dan masalah yang telah dinyatakan. Di sini kita boleh melihat murid berkeperluan khas adalah murid yang kurang upaya dari segi pembelajaran berbanding murid arus perdana. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok modul pendidikan Islam pendidikan khas. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Pendidikan Khas dibina selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan terdapat 6 modul yang disusun iaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah dan Sirah serta Akhlak. Kanak-kanak berkeperluan khas tidak terkecuali juga daripada insan yang perlu dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan sahaja manusia yang sempurna seperti kita, tetapi murid berkeperluan khas juga adalah makhluk yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memainkan peranan sebagai hamba khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia diperintahkan untuk melakukan ibadat sebagaimana yang disyariatkan. Realitinya, guru pendidikan Islam khususnya yang mengajar kanak-kanak berkeperluan khas berdepan dengan cabaran dalam menguasai pedagogi pendidikan khas di samping menguasai ilmu pendidikan Islam. Okey, kajian yang telah dilakukan oleh Muhammad Mukhtar dan Aliza 2003, mereka mendapati bahawa sedikit sahaja guru yang mempunyai pengetahuan dalam strategi pengajaran pendidikan Islam khusus kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Hamdi Ishaq 2010 mengukuhkan lagi dengan menyatakan guru pendidikan Islam tidak mendapat latihan khusus pedagogi pendidikan khas semasa latihan perguruan berhadapan dengan masalah apabila berhadapan dengan pelajar MBK. Okey, terdapat juga guru pendidikan Islam yang hanya mengikuti kursus minor pendidikan khas dan tidak tahu menggunakan bahasa isyarat ketika mula-mula mengajar kanak-kanak yang cacat pendengaran. Kita ketahui bahawa kanak-kanak berkeperluan khas ni adalah sangat istimewa kerana mereka ni memberikan cabaran yang lebih besar kepada guru. Mereka sering hilang fokus semasa sesi pengajaran di dalam kelas, ditambah pula dengan kesukaran bagi guru untuk melarang mereka daripada bertindak agresif disebabkan mereka tidak memahami apa yang nak disampaikan oleh guru. Jadi itu adalah cabaran utama yang dihadapi oleh guru, khususnya guru pendidikan Islam. Okey, untuk memupuklah kepercayaan murid istimewa ini dan nak memastikan mereka memberikan sepenuh tumpuan kepada sesi pengajaran yang dikendalikan.
Tugas guru sebagai murabbi adalah melibatkan proses mendidik, memelihara dan membentuk pelajar sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. Seorang murabbi juga perlu melengkapkan diri dengan memiliki efikasi kendiri yang tinggi, iaitu kepercayaan dan keyakinan diri yang memerlukan kepada matlamat yang jelas dalam mendidik ilmu, kemahiran, motivasi, sasia di samping sifat ketahanan, kesungguhan, dinamik dan proaktif. Guru merupakan ejen perubahan negara yang membentuk masyarakat. Guru juga merupakan mentor iaitu pembantu dan pembimbing. Guru perlu menghayati peranan mereka sebagai murabbi kerana tanggungjawab guru bukan hanya menyampaikan ilmu tapi membimbing mereka supaya menjadi generasi Muslim yang holistik dan seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek dan emosi. Terdapat beberapa elemen efektif sebagai seorang murabbi, iaitu yang pertama pemikiran Rabbani. Pemikiran Rabbani ini sangat penting pada seorang guru untuk kukuhkan lagi ilmu yang disampaikan kepada pelajar kerana ilmu itu adalah bersifat Rabbani iaitu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, guru perlu mempamerkan atau menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang sentiasa patuh pada perintah Allah supaya murid dapat mencontohi. Okey, seterusnya yang kedua adalah penguasaan ilmu dan pengamalan. Guru perlu menguasai ilmu satu-satu ilmu dan perlu mengamalkannya. Okey, yang ketiga, personality positif. Guru perlu menonjolkan personality yang positif di hadapan MBK, iaitu murid berkeperluan khas. Guru perlu mendidik dengan hati, iaitu guru perlu ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang paling utama untuk mendidik pelajar biasa ataupun pelajar MBK. Di samping itu, guru juga perlu ada kemahiran mengajar. Kemahiran ini adalah perlu dipupuk ataupun perlu dicari supaya pengajaran adalah lebih berkesan. Guru juga perlu mendapatkan pendidikan dan latihan lanjutan khususnya ilmu pedagogi pendidikan supaya dapat menghasilkan pelajar yang berpencapaian baik. Ilmu yang diperoleh dapat membantu guru-guru membuat keputusan dan bertindak mengatasi emosi dan perasaan di samping dapat mengurus tekanan yang dihadapi semasa berhadapan dengan murid MBK. Seterusnya kita pergi pula pada isu yang kedua iaitu pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Okey, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membincangkan dengan jelas ilmu pendidikan seks seperti kejadian manusia, hubungan lelaki dan perempuan, menahan pandangan dan menjaga maruah diri. Dalam hadis juga ada diriwayatkan oleh sahabat yang menggambarkan penjelasan Rasulullah SAW berkaitan pendidikan seks. Antaranya cara mandi wajib, cara melayani isteri, haid dan sebagainya. Di sini juga terdapat elemen pendidikan seks di dalam Al-Quran iaitu penciptaan Adam dan Hawa, perkahwinan dan kehidupan suami isteri, etika hubungan seksual antara suami bersuci, seks jantina dan kewanitaan, zina, larangan tidak berpakaian dan melihat bahan lujah. Jika kita lihat pendidikan seks di Malaysia, topik yang berkaitan dengan pendidikan seks dimuatkan dalam pelbagai subjek seperti pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan Islam, pendidikan moral, sains, sains tambahan dan biologi. Pendidikan seks yang dirancang dengan baik dan komprehensif akan membantu remaja mempertingkatkan kesihatan seksual mereka dan mengelakkan kesan seksual yang negatif. Pelaksanaan pendidikan seks di sekolah telah mengundang beberapa isu dan pertimbangan. Antara isu yang dibangkitkan adalah isu kurikulum, isu kerelevanan kurikulum, isu sensitiviti dan kontroversi. Okey, yang pertama isu kurikulum. Kementerian Pendidikan telah berdepan dengan banyak cabaran untuk menyediakan kurikulum pendidikan seks sebagai satu pembelajaran formal di sekolah. Okey, kita lihat di sini terdapat beberapa soalan yang dibangkitkan iaitu apakah isi kandungan dan ataupun pemilihan isi pembelajaran, apakah matlamat dan objektif pendidikan seks dipelajari. Itu adalah antara persoalan yang selalu dibangkitkan terhadap isu kurikulum. Okey, seterusnya yang kedua adalah
Isu kerelevanan kurikulum. Okey, ia merujuk kepada kepentingan pengetahuan seksual dan aspek-aspek pembelajaran seksual yang akan dialami oleh pelajar. Aspek teori tidak menimbulkan masalah, tetapi aspek praktikal yang dipersoalkan. Jika praktikal ini dilaksanakan, sudah pasti ia menjadi kontroversi seperti yang berlaku di negara barat. Dan isu yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan seks telah mengundang isu sensitiviti dan kontroversi dalam kalangan masyarakat. Ini kerana guru mungkin dianggap sebagai pakar seksual ataupun kaki seksual oleh masyarakat kerana guru berperanan untuk menyampaikan isi kandungan pendidikan seks di sekolah. Antara cadangan pemerkasaan pendidikan seksual di sekolah adalah dengan membangunkan modul latihan pendidikan seksualiti kepada guru-guru. Guru memainkan peranan penting untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seks. Dalam hal ini, guru perlu terlatih dan mempunyai kemahiran dan juga pengalaman dalam menyampaikan isi kandungan pendidikan seks. Okey, seterusnya perlu merangka silibus kurikulum pendidikan seksual mengikut usia. Dan yang ketiga adalah membina kesedaran melalui aplikasi media sosial. Kurikulum pendidikan Islam ada juga menekankan mengenai pendidikan seks. Okey, kita lihat pada pendidikan Islam tingkatan 1 ada menekankan mengenai mandi wajib penyuci diri dan tajuk kedua adalah maruah cerminan peribadi. Itu adalah di dalam bidang akhlak. Okey, kita lihat kurikulum pendidikan Islam tingkatan 2 ada menekankan mengenai malu perisai iman. Pendidikan Islam tingkatan 3 ada menekankan mengenai kewajipan memelihara kehormatan diri. Pendidikan Islam tingkatan 4 pula ada menekankan mengenai hindari dosa-dosa besar dan juga pendidikan Islam tingkatan 5 juga memperlihatkan isu tentang perkahwinan dan juga masalah-masalah yang ada dalam perkahwinan. Perkara ketiga yang akan dibahaskan adalah kemenjadian murid menurut perspektif Islam. Kemenjadian murid membawa maksud perihal murid di dalam bidang akademik, kurikulum serta pembangunan sahsiah yang membawa kejayaan kepada sesebuah sekolah dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. Guru pendidikan Islam berperanan mewujudkan kemenjadian murid yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik kurikulum sahsiah, malah dalam bidang pembangunan rohani iaitu akhlak. Baiklah, sekarang kita lihat pada falsafah pendidikan Islam, iaitu suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Secara mudahnya, kemenjadian murid itu adalah outcome ataupun rupa bentuk insan yang kita mahu hasilkan dari kerja buat kita mendidik, sama ada ia benar-benar terjadi dengan sempurna atau kurang sempurna atau tidak menjadi langsung. Jadi, rupa bentuk insan yang kita nak tu adalah mesti digariskan secara sempurna dan bertulis seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Isu kemenjadian murid dalam kurikulum pendidikan Islam. Isunya terdapat dalam kaedah pengajaran dan juga kaedah penilaian. Kaedah pengajaran pendidikan Islam kurang membimbing murid untuk berfikiran kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara analisis. Kaedah penilaian untuk melihat prestasi murid sebenarnya lebih berbentuk exam oriented dan mengabaikan perkembangan akhlak dan rohani murid. Oleh itu, keberkesanan pengajaran dan kepentingan penghayatan perlu diberi keutamaan dalam kurikulum pendidikan Islam ke arah membentuk generasi umat yang berilmu, beramal dan bertakwa. Transformasi kurikulum pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025 memberi penekanan utama terhadap proses kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KIBAT. Pelaksanaan kurikulum perlu dijalankan menerusi perintegrasian KIBAT bagi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengaplikasian murid.
Bagi mencapai matlamat tersebut, ianya banyak bergantung kepada kitaran pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam bagi memastikan keberkesanan kurikulum di dalam membangunkan amalan PDP yang mengintegrasikan kebat dengan berkesan. Di samping itu, guru juga perlu berkemahiran dalam menggunakan teknologi digital supaya penyampaian ilmu kepada murid lebih diterima dan menarik minat mereka untuk mendalami ilmu tersebut. Kesimpulannya, sebagai seorang guru, kita perlu menghayati tujuan pendidikan dalam Islam itu sendiri. Ia tidak ubah seperti niat dalam solat. Tanpa niat, maka solat itu tidak sah. Begitu juga dengan niat pendidikan. Niat tersebut perlu jelas untuk melahirkan manusia yang soleh, beradab dan berilmu pengetahuan. Inilah niat utama pendidikan dalam Islam dan jika gagal memfokuskan kepada niat asal, maka pendidikan akan menjadi tersasar dari matlamat sebenar.